Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 19 hingga ayat 21 surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karhan wa la ta'dhuluhun ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Ayat 19. Wahai orang-orang yang beriman, tidaklah halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan kamu dengan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka lantaran hendak mendapat sebahagian dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan kekejian yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut, dan sekiranya kamu tidak senang kepada mereka, maka bersabarlah, kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Ayat 20. Dan jika kamu bermaksud mengganti seseorang isteri dengan isteri lain, padahal telah kamu berikan kepada salah seorang mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu ambil sedikit pun dari harta itu. Apakah patut kamu mengambilnya dengan cara yang mengejutkan itu dan dosa yang nyata? وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya padahal telah berpadu sebahagian kamu pada yang sebahagian, dan telah mereka ambil dari kamu janji yang berat.
Sebagai lanjutan membela kemuliaan perempuan, mengubah adat jahiliah, juga datanglah ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, tidaklah halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan paksa. Pangkal ayat 19. Dalam beberapa hadis yang sahih ada disebutkan lagi satu adat buruk jahiliah terhadap perempuan, iaitu perempuan dianggap sebagai barang warisan. Kalau seseorang meninggal dunia, meninggalkan isteri ataupun budak perempuan, maka perempuan itu diambil oleh si pewaris, entah anaknya yang laki-laki ataupun saudaranya, sebagai mengambil barang-barang yang lain saja. Kalau perempuan itu memang budak, dapatlah dimengertikan. Tapi bagaimana kalau perempuan itu orang merdeka, janda dari si mati? Dia diambil oleh saudara si mati, bahkan juga oleh anaknya. Kalau cantik, mungkin dinikahinya. Tapi kalau dia tidak senang, disimpannya saja sebagai menyimpan budak. Tidak dinikahinya atau tidak dinikahkannya. Menurut Imam Az-Zahri, ada juga yang ditahannya perempuan itu sampai mati kerana mengharapkan hartanya. Maka datang ayat ini mencegah adat busuk itu, kerana perempuan bukanlah barang tetapi orang. Semuanya itu mereka lakukan dengan paksa, seakan-akan perempuan itu diperbuat sebagai makhluk yang tidak berakal saja. Jangan kamu menyusahkan mereka lantaran hendak mendapat sebahagian dari yang telah kamu berikan kepada mereka. Ada pula orang-orang yang dipersakiti hati perempuan itu, dibuatnya makan hati berulam jantung, sehingga dia merasa tidak tenteram lagi. Apa yang dikerjakan serba salah, kerana tersembunyi maksud buruk, iaitu mencari-cari hal, sehingga ada alasan bagi si laki-laki hendak mengambil harta perempuan itu, baik harta waris yang diterimanya dari yang mati ataupun harta mas kahwin yang diberinya oleh suaminya itu sendiri kepadanya. Menurut tafsir dari Ibnu Jarir, kaum Quraisy jahiliah mempunyai pula adat buruk cara menindas perempuan. Mereka nikahi seorang perempuan berbangsa. Setelah bergaul, ternyata dia tidak berapa suka kepada perempuan itu, ataupun perempuan itu sendiri tidak suka kepadanya. Lalu dibuat persetujuan bahawa si suami mahu menceraikannya, asal kalau dia hendak bersuami lagi, mesti dengan persetujuannya terlebih dahulu. Kerana tidak tahan menderita, perempuan itu pun sudi menerima perjanjian itu dan bercerailah mereka. Maka tiap orang lain datang meminang, mestilah dahulu diminta persetujuan bekas suaminya itu. Kerap kali disiksanya perempuan itu, dihalangi setiap orang meminang. Maksudnya ialah hendak memeras, meminta ganti kerugian kepada si perempuan itu. Rupanya ada dua kebiasaan buruk jahiliah yang sangat dicela oleh Islam, dan diberi peringatan kepada orang Islam supaya jangan melakukannya lagi. Pertama, memandang perempuan sebagai harta pesaka, sebagai barang warisan dari orang yang telah mati. Kedua, melakukan adal, iaitu membuat agar hati perempuan itu sakit, membuat fikirannya jadi sempit, sehingga akhirnya dia tidak berdaya lagi, menyerah saja kepada si pemeras itu apa yang akan diperlakukannya terhadap hak miliknya. Kedua kebiasaan ini wajib dibenteras, sebab ini aniaya. Kemudian datanglah lanjutan ayat sebagai pengecualian, iaitu kecuali jika mereka melakukan kekejian yang nyata. Menurut Ibnu Abbas, Qatadah dan Ad-Dahak, yang dimaksudkan dengan kekejian yang nyata di ayat ini ialah jika perempuan itu derhaka pada suaminya, iaitu nusus, atau memang perangai dan kelakuannya buruk, kasar, tidak sopan. Menurut Al-Hasan, kekejian yang nyata ialah jika dia berzinar. Di sini tentu dapat kita tambahkan penafsiran Abu Muslim Al-Asbahani
atas ayat 15 tadi. Dapat kita tambahkan penafsiran Abu Muslim di Azbani atas ayat 15 tadi, iaitu bahawa kekejian yang nyata ialah jika dia mengadu farajnya dengan faraj perempuan lain. Lantaran itu, maka arti kekejian yang nyata bolehlah diperluas. Misalnya suka ribut dalam tetangga atau mencuri. Tetapi hendaklah diingat benar-benar yang ditulis dalam ayat, iaitu kekejian yang nyata. Kalau hanya fitnah atau tuduhan kerana benci atau mencari hal untuk membuatnya afdal atau untuk membuatnya adhal, tidaklah dapat diterima. Dengan adanya perkataan kecuali, maka bolehlah lapangan hidup mereka dipersempit atau diadhal kerana perangai mereka yang demikian, atau ceraikan saja mereka baik-baik, sebagai telah diuraikan dalam surah Al-Baqarah ayat 232 atau surah An-Nisa ayat 15 di atas tadi. Dengan keterangan ini jelas sekali bahawa hak-hak perempuan itu diperlindungi dan mereka tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang saja. Mereka hanya boleh dihukum bila jelas melanggar ketenteraman rumah tangga. Oleh sebab itu, kalau terjadi gaduh sehingga masing-masing tidak mahu mengalah, masing-masing menuduh campur tangan, sebagaimana kelak akan tersebut di dalam ayat 34 surah ini juga yang terkenal dengan ayat Syikak. Kemudian datanglah lanjutan ayat, pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Dalam ayat tersebut ma'ruf kita artikan sepatutnya yang patut, iaitu pergaulan yang diakui baik dan patut oleh masyarakat umum, tidak menjadi buah mulut orang kerana buruknya. Tegakkanlah suatu pergaulan yang bersopan santun, yang menjadi suri teladan kepada orang kiri kanan. Agama tidaklah memberi perincian bagaimana coraknya pergaulan yang patut dan ma'ruf itu. Ini diserahkan kepada sinar iman yang ada dalam dada kita sendiri dan bergantung pula kepada kebiasaan di tiap-tiap negeri dan di tiap masa. Sebab yang ma'ruf itu sudah boleh dihubungkan dengan pendapat umum. Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini berkata, pergaulan yang ma'ruf ialah bahawa engkau pakai di hadapan isterimu itu pakaian yang bersih, bersisir rambut yang teratur dan berhias secara laki-laki. Menurut riwayat Ibnul Munzir dari Ikrimah, tafsir-tafsir bergaul dengan ma'ruf itu ialah mempergauli mereka dengan persahabatan yang baik, sediakan pakaiannya dengan rezekinya yang patut. Berkenaan dengan penafsiran Ibnu Abbas tadi, teringatlah kita akan perbuatan Nabi kita yang dapat menyenangkan isterinya. Beliau mempunyai sebuah kotak kecil untuk menyimpan sisir beliau, sikat gigi, siwak dan minyak wangi. Rambut beliau selalu harum, sehingga lanjutan itu semuanya suasana Nabi dengan isterinya selalu gembira. Beliau benci kepada orang yang kotor dan kainnya jarang dicuci. Untuk itu semuanya, Rasulullah telah meninggalkan satu pesan demikian bunyinya, yang sebaik-baik kamu ialah orang yang baik terhadap ahlinya, iaitu isterinya, dan aku adalah seorang yang baik terhadap ahliku. Dan perhatikan pula lah salah satu doa yang dipercontohkan Tuhan, iaitu doa hamba-hamba Allah yang Rahman di dalam pergaulannya dengan anak isterinya, tersebut dalam surah 25 Al-Furqan ayat 74. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami dari isteri kami, dari isteri-isteri kami dan anak keturunan kami penawar mata, penenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang muttaqin, iaitu imam bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan. Surah Al-Furqan ayat 74. Penawar mata di Minangkabau disebut orang pemanen mato, obat jerih pelerai demam, sedigin tanpa di kepala. Melihat isteri yang taat
hati pun senang melihat yang memenuhi harapan kesusahan ayah terobat. Itulah kekayaan yang sejati. Isteri-isteri Rasulullah, terutama Aisyah dan ikut juga Ummi Salamah, menceritakan kehidupan Rasulullah dalam pergaulan dengan isterinya. Aisyah pernah dibawanya menonton orang Habsyi mengadakan suatu permainan di depan masjid. Sedang Aisyah meletakkan dagunya di atas bahu Nabi, Ummi Salamah menceritakan bahawa pernah beliau berebut air wuduk dari satu timba dengan beliau. Imam Ahmad, Ibnu Abi Sahibah, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan suatu hadis dari Aisyah bahawa pernah beliau menciumnya padahal beliau sedang berwuduk. Ketika datang waktu solat, beliau terus saja solat. Dan di dalam satu hadis lagi, Ummi Salamah mengatakan bahawa beliau pernah menciumnya ketika berwuduk dan dalam puasa. Puasa beliau terus dan solat beliau terus. Kini kita kemukakan hal ini. Kita kemukakan hal ini yang dari satu pihak dapat dijadikan alasan bahawa tidak batal wuduk mencium isteri. Dan dari pihak lain dapatlah kita ambil pelengkap tafsir ayat menyuruh menggauli isteri dengan ma'ruf itu. Yang lebih mengharukan lagi ialah bahawa pergaulan yang ma'ruf itu beliau pegang sampai dekat ajalnya akan mati. Meskipun beliau telah dalam sakit, namun beliau tetap menggiliri rumah-rumah isterinya, padahal kakinya tak dapat diangkat lagi. Satu kali terlanjur mulutnya, "Sudah di rumah siapa aku sekarang ini?" Maka maklumlah isteri-isterinya itu bahawa beliau ingin menceritakan sakitnya di rumah Aisyah. Lantaran itu, bersepakatlah semua untuk mengizinkan beliau di rumah Aisyah saja di dalam selama sakit. Dan di rumah Aisyah lah, di atas haribaan isterinya itu, beliau menghembus nafas yang penghabisan. Inilah yang wajib menjadi teladan bagi seorang Muslim dalam hidup berumah tangga. Jangan meniru adat jahiliah sebagai tersebut tadi, yang menyakiti hati perempuan, mempersempit langkahnya, cemburu tak menentu, bakil dan muka merungut berkerut saja, sehingga rumah tangga dibuat jadi neraka dunia oleh kerut kening penghuninya sendiri. Kemudian datanglah lanjutan ayat, "Dan sekiranya kamu tidak senang kepada mereka, maka bersabarlah, kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya." Hujung ayat 19. Ayat ini telah menembus perasaan hati manusia, terutama hati seorang suami. Perempuan yang mana pun dalam dunia ini mesti ada saja kekurangannya, ada saja cacat celanya, tidak ada berkecualian. Ada saja cacatnya yang tidak menyenangkan hati suaminya. Maklumlah perempuan itu adalah manusia, bukan malaikat. Tetapi Allah telah memberikan tuntunan yang jitu sekali, bahawa bukan saja isteri kita sendiri yang menjadi teman hidup kita setiap hari, bahkan disebut dia adalah pakaian kamu dan kamu pun adalah pakaiannya, sebagai tersebut ketika membicarakan soal puasa dalam surah Al-Baqarah. Bukan saja isteri sendiri, bahkan segala yang kita temui dalam kegiatan hidup kita ada saja yang tidak menyenangkan, tetapi kemudiannya akan ternyata bahawa itulah yang baik bagi kehidupan kita. Berapa banyak orang besar-besar berubah kemajuan di dalam hidupnya kerana bantuan isterinya yang tidak dikenal. Kerana kita tidak sabar melihat suatu cacat, lalu kita tinggalkan dan kita buangkan dan kita pindah lagi kepada orang lain. Di tempat yang lain itu pun kita akan bertemu yang tidak menyenangkan hati. Dalam kita mencuba-cuba dan menyesuaikan diri dengan yang baru itu, akan tampak pula cacatnya. Tiba-tiba umur pun dia mencari-cari mana yang tidak cacat, mana yang sesuai, telah lanjut tua. Tuhan menjelaskan di ujung ayat bahawasanya dalam kesabaranmu menghadapi cacat yang tidak memuaskan hati,
apabila kamu telah membina rumah tangga, terimalah nasibmu itu dan tetapkanlah tujuan hidup. Kekurangan yang ada pada isterimu, moga-moga dalam perjalanan hidup kelak akan dapat engkau bimbing dengan baik yang lebih sempurna. Ayat ini adalah pendidikan yang mendalam sekali yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan rumah tangga. Kita sendiri sebagai laki-laki ada cacatnya. Sebagaimana isteri pun, kita pun ada cacatnya. Seorang yang belajar dari pengalamannya dapatlah meyakinkan bahawasanya dua raga dan jiwa yang telah dipadukan oleh akad nikah sama-sama dalam kekurangan. Yang satu akan mengimbuhi. Pergaulan yang telah berjalan bertahun-tahun akan membentuk jiwa yang dua menjadi satu. Suami isteri yang telah bergaul berpuluh tahun akhirnya menuju kepada persamaan dan perseimbangan. Jika semula nikah si suami seorang yang pemarah dan si isteri seorang yang sangat dingin perasaan, akhirnya dalam pergaulan bertahun-tahun itu, sesuami akan berangsur menjadi seorang yang dingin perasaan dan si isteri berangsur menjadi pemarah. Dan kata ahli ilmu jiwa sampai pun kepada sunnah, iaitu raut muka dan pandangan mata, dan kedua menjadi serupa. Dan kedua berkurangan yang lengkap melengkapi itu akan berkesan pula kepada anak-anak. Kian lama, kian nyata kesatuan pandangan hidup dan kesatuan rasa. Suami isteri yang telah hidup bertahun-tahun sama menjadi satu perasaan. Jika suami dalam perjalanan ke negeri lain di suatu hari akan merasa kurang enak perasaan sebabnya dia tidak tahu, kemudian setelah pulang baru dia tahu bahawa ketika perasaannya tidak enak di perantauan itu memang isterinya di rumah ditimpa sakit. Demikianlah pula sebaliknya. Seorang ibu akan berkata kepada anak-anaknya, barangkali ayah kalian ditimpa celaka di rantau orang. Anaknya bertanya, di mana ibu tahu? Si ibu menjawab bahawa ada tanda-tanda yang didapatinya dalam perasaannya sendiri. Setelah si ayah pulang dan timbul bertanya, ternyata yang dirasakan isterinya itu memang kejadian. Ada laki-laki yang sebentar beristeri lalu bercerai dan lalu bernikah lagi. Tiap-tiap isterinya itu tidak memuaskannya kerana ada saja cacatnya. Lantaran itu maka sampai tuanya dia tidak pernah merasai ketenangan hati. Yang lepas hanyalah nafsu mudanya. Padahal syahwat zaman muda itu terbatas juga adanya. Pada masa tua, nescaya jasmani, rohani sudah meminta ketenteraman diri, dan itu hanya akan didapati pada pergaulan yang telah dihias antara suami isteri puluhan tahun. Kedua belah pihak sudah mengetahui kemahuan masing-masing sehingga jiwa laksana sudah berpadu jadi satu. Imam Al-Ghazali di dalam Al-Ihya menulis panjang lebar menyuruh sabar menanggungkan akhlak isteri. Dan jika kamu bermaksud mengganti seorang isteri dengan isteri lain, pangkal ayat 20. Artinya bahawa jika terpaksa juga bercerai dengan yang lama dan akan mengganti dengan isteri yang baru. Adapun sebab-sebabnya bercerai adalah urusan pribadi sendiri. Antara bersalah, entah tidak. Tidak ada orang lain yang akan campur tangan kerana hal ini bergantung kepada pertimbangan masing-masing. Padahal telah kamu berikan kepada salah seorang mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu ambil sedikit pun dari harta itu. Janganlah demikian kasar budimu, sehingga lantaran isteri kamu ceraikan, lalu harta-harta pemberianmu selama ini, entah perhiasan, entah pakaian, entah alat rumah tangga yang telah kamu berikan sebagai pemberian kepadanya, janganlah kamu ambil kembali. Mengambil kembali harta yang telah diberikan kepada isteri kerana isteri itu diceraikan bukanlah akhlak orang yang beriman. Apakah patut kamu mengambilnya dengan cara yang mengejutkan itu dan dosa yang nyata? Hujung ayat 20.
Ujung ayat berbunyi pertanyaan, adakah patut perbuatan itu? Kamu telah mengejutkan dia dengan talak, lalu harta yang telah dimilikinya diambil pula. Di sini kalimat buhtanan kita artikan mengejutkan. Talak yang diterimanya tiba-tiba dalam pergaulan yang demikian mesra cuma kerana kamu akan ubah selera, akan beristeri baru, adalah amat mengejutkan. Buhtanan bererti juga dusta besar. Memang bercerai cara demikian sama juga dengan membohongi diri sendiri. Sebab perubahan ketenteraman rumah tangga yang diperintah oleh agama sebagaimana tersebut dalam surah Al-Baqarah hanyalah meninggali isteri itu harta benda. Mut'ah, mengobat hatinya yang luka, bukan mencabut kembali barang yang telah diberikan. Di ayat ini ditegaskan, Sya'ain artinya sedikit pun jangan diambil. Dia dibelikan gelang, subang, dokuh dan sebagainya. Mungkin cincin 2-3 bentuk. Sebentuk pun jangan diambil yang dimilikinya. Bukan saja hal ini mengejutkan, bahkan adalah salah satu dosa yang besar. Setengah ahli tafsir menafsirkan kalimat buhtanan yang bererti dusta atau kebohongan besar itu ialah menilik dari perangai setengah laki-laki ketika dia menceraikan isterinya. Kalau orang bertanya mengapa perempuan itu diceraikan, maka timbullah berbagai dusta yang dikarang-karang, menyebut cela dan cecap jandanya itu, kadang-kadang yang tidak masuk akal. Laki-laki yang berbudi tidak akan berbuat demikian. Apa sebab bahawa ini dusta yang mengejutkan dan dosa yang besar? Ini dijelaskan lagi oleh lanjutan ayat yang juga mengandung pertanyaan. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya, padahal telah berpadu sebahagian kamu pada yang sebahagian. Pangkal ayat 21. Ayat yang berupa pertanyaan ini bagi orang yang beriman hendaklah menjadi pengertian yang mendalam, dan tidak ada lagi kata-kata yang lebih halus daripada ini untuk orang yang beriman. Sampai hati kamu mengambilnya kembali, padahal sudah sekian lama kamu bersuami isteri dengan dia. Telah berpadu, telah engkau pakai dia dan telah dipakaikan engkau. Tidak engkau ingat bahawa sekian lama engkau berkasih mesra dengan dia, engkau sebagai laki-laki dan dia sebagai perempuan. Apalah harganya barang-barang itu jika diingat bahawa sari isterimu telah engkau ambil? Apatah lagi akan menjadi dosa yang lebih lagi mengejutkan jika kelak barang-barang itu akan engkau hadiahkan pula kepada isterimu yang baru. Ditambah lagi oleh Tuhan dengan peringatan yang lebih mendalam, dan telah mereka ambil dari kamu janji yang berat. Hujung ayat 21. Memang setengah orang yang hendak mendirikan rumah tangga, terutama pada zaman moden ini, telah mengikat janji terlebih dahulu bahawa mereka akan sehidup semati. Bahkan meskipun sejak zaman dahulu, sebelum kaum perempuan pandai menyatakan perasaan hatinya kepada bakal suami, semua lisanul hal, perkataan tentang keadaan menunjukkan bahawa mulai pernikahan diikatkan janji telah dipadu. Bila seorang perempuan telah mengetahui sipulan akan suaminya, diterimanya lah dengan hati syukur dan mengharapkan dia hidup akan bahagia dengan bakal suaminya itu. Dengan senang hidupnya dengan kedua ayah bundanya, sekarang hidup yang demikian dilepaskan kerana ingin hidup yang lebih berbahagia dengan bakal suaminya. Badan dan nyawanya lah yang diserahkan kepada suaminya. Bila runtuh kota Melaka, papan di Jawa beta tarahkan. Jika sungguh bagai dikata, badan dan nyawa beta serahkan. Kehormatannya lah yang diberikan kepada suaminya, dan si suaminya pun telah menyerahkan diri menyambut nasibnya dan membina rumah berumah tangga. Dalam khayalnya akan hidup rukun sampai mati salah seorang. Sekarang tiba-tiba hancur segala harapan itu, dia diceraikan dan barang-barangnya diambil pula. Sungguh perbuatan ini amat nista,
bukan perangai orang beriman. Yang akan berbuat begini hanya orang jahiliah atau orang yang mengakui Islam, padahal budinya budi jahiliah. Syed Rashid Ridha telah menulis tafsir ayat ini secara romantis. Bagaimana engkau sampai hati mengambil barang kepunyaannya yang dahulu telah engkau berikan kepadanya, padahal engkau telah pernah bersatu padu dengan dia menurut yang ditempuh oleh setiap suami isteri, sehingga tercapailah erti yang sebenarnya persuami isterian itu. Yang satu telah memakai yang lain, sehingga seakan-akan kamu berdua tidak akan berpisah lagi untuk selama-lamanya. Dan dari persatu paduan itu menurunlah anak, dan anak itu adalah paduan darah sari kamu berdua. Adakah pantas sesudah mencapai puncak kebahagiaan yang demikian, lalu kamu yang laki-laki yang datang lebih dahulu dan menghubungi lebih dahulu, kamu yang memutuskan hubungan besar itu, lalu kamu sebagai orang yang kuat mengambil barangnya dari tangannya dan ingin akan dipergunakan untuk yang lain. Lalu Rashid Ridha menyalinkan sebuah syair Arab menggambarkan suasana perceraian yang amat menyedihkan itu. Telah pernah kita selapik kesetiduran berdua. Tak ada orang ketika di antara kita, laksana dua ekor burung merpati sama bertenggir, atau laksana dua dahan berpalun. Apakah sesudah pertemuan yang begitu mesra dan kasih telah tertumpah keseluruhannya, apakah pantas kau tinggalkan daku seorang diri begini sunyi, begini sepi? Teringat pula penulis tafsir ini pantun Talibun Minangkabau yang dipantunkan oleh seorang isteri yang diceraikan suami hanya kerana si suami ingin mencari yang baru. Dahulu ramai pekan Ahad, rang jual talang kami beli, rang jual ke Bukit Tinggi, kiri di Surih Buah Pala, alangkah rimba padi Jambi. Dahulu kata semufakat, bukitlah kita daki, lurahlah sama diterjuni, kini diganjur surut saja, alangkah hibah hati kami. Bila kita bertemu ayat-ayat langsung dari Al-Quran, amat mendalamlah kesan yang ditinggalkan dalam hati kita. Betapa halus Al-Quran mendidik budi dan kemesraan rumah tangga. Jauh bedanya daripada jika kita hanya membaca peraturan-peraturan yang kaku dan gersang dalam kitab-kitab fiqh. Dalam surah Al-Baqarah ayat 229 telah dibayangkan pula bagaimana jika terjadi pihak perempuan sendiri yang menyerahkan harta bendanya sendiri kepada suaminya itu, walaupun harta itu dahulunya adalah hadiah suaminya itu juga. Ini dapat berlaku jika perempuan itu sendiri yang menebus talak yang dinamai wang khulu. Talak dijatuhkan oleh si suami kerana permintaan si isteri sendiri dengan menggantikan iwad, kerana pergaulan tidak dapat diteruskan lagi. Penyerahan yang seperti ini adalah dari perdamaian berdua. Ikatan terpaksa dibuka kembali kerana ternyata tidak dapat diteruskan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.